Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam kalender jenayah 20 Jun 2014. Pesalah trafik kini tidak lagi boleh duduk diam selepas polis diraja Malaysia melaksanakan Ops Warta Khas bagi mengesan mereka. Dan pada hari pertama, Ops Warta Polis Trafik Kuala Lumpur telah menyaksikan seramai 71 pesalah ditahan yang antara lainnya masih enggan ataupun gagal menjelaskan saman mereka. Ops Warta Khas dilaksanakan di seluruh negara. Polis Diraja Malaysia PDRM mengesan sebanyak 101 pesalah trafik yang mempunyai waran tangkap dan masih belum menyelesaikan perkara itu menerusi Ops Warta Khas. Dalam pada itu, PDRM turut menggariskan objektif Ops Warta Khas di mana supaya masyarakat lebih peka dan bertanggungjawab atas kesalahan membabitkan pemanduan jalan raya bagi meningkatkan kesedaran berhubung perkara itu. Isteri mangsa ini terbangun bersama dengan mangsa sekali kerana mereka terdengar anjing mereka menyala dan juga terdengar bunyi orang berada di luar rumah tempat mereka tidur tinggal. Seorang pengusaha ikan dalam sangkar dan seorang pekerjanya warga Filipina diculik sekumpulan lelaki di kawasan pemilikan ikan dalam sangkar Kampung Air Sepang, Kunak, Sabah. Dalam kejadian jam 12.40 tengah malam, mangsa yang berusia 32 tahun dan pekerjanya berusia 20 tahun dilarikan 4 lelaki bertopeng tidak dikenali. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan laporan insiden sebuah bot yang membawa seramai 97 penumpang warga Indonesia karam di sekitar kawasan Sungai Air Hitam, Kuala Langat kira-kira jam 12 tengah malam. Dan ketika kejadian, seramai 55 pendatang tanpa izin berjaya diselamatkan dan sehingga kini usaha bagi mengesan saki baki mangsa masih giat dijalankan. 9 mayat warga Indonesia ditemui lemas dalam kejadian sebuah bot yang dipercayai membawa 97 penumpang dipercayai pendatang asing tanpa izin karam kira-kira 2 batu nautika dari Sungai Air Hitam di Banting, Selangor jam 12 tengah malam. Sehingga jam 7 petang seramai 61 dapat diselamatkan manakala 27 orang lagi masih hilang. Bomba berkata 9 mayat itu terdiri daripada 7 lelaki dan 2 wanita ditemui di pesisiran pantai dan terapung di permukaan air. Jumlah mangsa yang belum ditemui mungkin bertambah atau berkurangan kerana tiada catatan khas bilangan penumpang yang menaiki bot berkenaan. Bot itu dipercayai berlepas dari jeti Sungai Judah Pulau Keri kira-kira 11 malam dan karam sejam kemudian akibat dipukul ribut. Sementara itu, Ketua Polis Selangor Datuk Abdul Samad Mat berkata kejadian itu berlaku kerana bot berkenaan dipercayai membawa muatan berlebihan dan polis akan melakukan siasatan menyeluruh mengikut Akta Anti Pemerdagangan Orang. Seramai 9 individu dilaporkan hilang selepas sebuah lagi bot pancung yang membawa 27 warga Indonesia terbalik dalam kejadian di beken api gila di perairan Sepang. Insiden jam 3 pagi itu, bot berkenaan dipercayai dalam perjalanan dari Pantai Morib ke Tanjung Balai, Indonesia.
Pengarah Operasi Maritim Daerah Kelang, Lieutenant Commander Muhammad Hambali Yaakob memaklumkan perkara itu dan seramai 18 mangsa termasuk 4 wanita berjaya diselamatkan. Siasatan pihaknya turut mendapati seorang mangsa tercedera dan operasi mencari mangsa yang lain giat dijalankan. Seorang peniaga kain ditemui mati akibat ditetak di hadapan kedainya di Chaurasta, Jalan Penang, Georgetown. Insiden jam 8 pagi itu, mangsa Muhammad Badu Shah Kalandar Mastan, 41 tahun, sedang memulakan operasi perniagaan di kedainya. Ketua Polis Negeri Datuk Abdul Rahim Hanafi memaklumkan perkara itu dan mangsa dipercayai ditetak menggunakan senjata tajam. Seramai 15 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Tinggi Georgetown atas pertuduhan menceroboh Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang pada Mei lalu. Bagaimanapun, kesemua mereka mengaku tidak bersalah dan minta dibicarakan. Kesemua tertuduh didakwa menceroboh Dun Pulau Pinang pada jam 1.30 petang 21 Mei lalu. Mahkamah membenarkan setiap tertuduh dijamin RM2,000 dengan seorang penjamin. Mahkamah menetapkan 22 Julai depan sebagai tarikh sebutan dan penyerahan dokumen. Mahkamah Seksyen Georgetown menangguhkan pendakwaan terhadap Ahli Dewan Undangan Negeri Seri Delima RSN Raya selepas diarah Jabatan Peguam Negara. Ketua Unit Pendakwaan Negeri Datuk Razali Cik Ani memaklumkan perkara itu dan notis penangguhan terbabit diterima pihaknya sebelum memaklumkan perkara itu kepada Raya dan Peguamnya. Sebelum ini, Jabatan Peguam Negara akan mendakwa 4 individu termasuk Raya mengikut Akta Hasutan 1948. Raya akan dituduh bagi kesalahan menyebut perkataan menghasut ketika sesi perbahasan di dalam sidang Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang Mei lalu. Mahkamah Seksyen Putrajaya melepaskan wanita yang terbabit dalam kejadian amuk di Kompleks B Jabatan Perdana Menteri pada Julai 2012, Muhdalena Ahmad, 30 tahun, selepas mendapati ketidaksempurnaan akal tertuduh. Mahkamah turut memerintah tertuduh ditahan dengan selamat di Hospital Permai Tampoi, Johor, sementara menunggu diperkenan yang di Pertuan Agong. Patuhi peraturan dan undang-undang jalan raya bagi mengelak sebarang kejadian tidak diingini. Untuk itu, terus layari laman web Harian Metro dan saluran YouTube bagi mendapatkan lebih banyak paparan video dan berita menarik sepanjang minggu ini. Saya Nurul Huda Kosnon bersama juru kamera Syarul Rizwan Zulkifli mengucapkan Assalamualaikum dan salam sejahtera.